Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan pendengar podcast Sinar Harian. Bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist, di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, DAP, Democratic Action Party ataupun Parti Tindakan Demokratik namanya dalam bahasa Melayu, mungkin merupakan satu nama yang sering dimomok-momokkan kepada orang-orang Melayu khususnya, bahawa parti ini merupakan parti yang membawa imej anti-Melayu, anti-Islam, anti-perlembagaan, malah berhasrat untuk mengambil hak-hak orang Melayu. Walaupun hakikatnya parti yang ditubuhkan pada tahun 1965 ini telah bergiat lama dalam aktiviti demokrasi di negara kita, menyertai pilihan raya demi pilihan raya, menghantar wakil-wakilnya di Dewan Rakyat, di Dewan Undangan Negeri, malah menjawat jawatan tertinggi dalam kerajaan sama ada persekutuan ataupun kerajaan negeri. Lewat jawatan seperti timbalan menteri, menteri kabinet dan ketua menteri di peringkat Dewan Undangan Negeri, malah exco-exco. Walau bagaimanapun saudara, walaupun dengan pencapaian dan kejayaan yang dicapai oleh parti ini sejak sekian lama, ia masih lagi tidak dapat membuang stigma yang masih tebal dalam kalangan orang Melayu terutamanya, dan ketakutan yang timbul itu barangkali menjadi semakin besar apabila orang yang menyertai DAP itu adalah dalam kalangan orang Melayu sendiri. Dan barangkali ketakutan itu menjadi semakin besar lagi apabila yang menyertai adalah orang Melayu, wanita dan wanita muda. Jadi saudara, untuk menjawab ketakutan-ketakutan itu dan untuk address isu ini dan clearkan isu ini kepada semua, bersama-sama saya di studio pada hari ini adalah Ketua Biro Undang-Undang Pemuda Sosialis DAP, DAPSI, Saudari Quratul Ain Atikah Nur Zahirul Anwar. Assalamualaikum saudari. Salam. Terima kasih atas kesudian untuk bersama-sama kami dalam program pada kali ini. Terima kasih kerana menjemput saya juga. Okey, saya rasa saya akan terus kepada soalan yang pertama, itu latar belakang saudari dalam menyertai DAP, sejak bila menyertai DAP dan kenapa menjadikan DAP sebagai pilihan dan tidak menyertai parti-parti lain seperti PKR, Amanah ataupun PAS dan UMNO. Baik. Sebenarnya ini adalah antara soalan yang saya kerap terima juga, baik semasa mula nak sertai parti ataupun kadang-kadang bila berjumpa dengan rakan-rakan ataupun sekarang berkhidmat sebagai ahli majlis dengan penduduk di kawasan pun kerap juga bertanya soalan yang sama. Jadi saya sertai parti DAP pada tahun 2015. Saya rasa dalam 7-8 tahun yang lepas lah, dan sebenarnya masih baru. Untuk tempoh itu sebenarnya masih baru, masih banyak yang perlu dipelajari, masih banyak pengalaman yang perlu ditimba juga. Dan kenapa DAP? Saya rasa kalau tanya soalan ni, kenapa seseorang itu memilih untuk sertai mana-mana parti sekalipun, mesti perkara pertama yang akan terlintas di fikiran ataupun yang jawapan yang kita akan biasa dengar adalah tentang ideologi parti itu sendiri. Dan saya tidak nafikan, contohnya seperti DAP, ideologi yang dibawa adalah tentang sosial demokrasi yang mengangkat keadilan sosial, peluang sama rata dan juga perpaduan sebagai prinsip utama ideologi tersebut. Dan pada saya sendiri, kerana saya percaya Malaysia ini adalah negara yang berbilang latar belakangnya, rakyatnya berbilang kaum sebagai contoh, berbilang adatnya dan sebagainya. Jadi berdasarkan latar belakang yang pelbagai ini, bagi saya perjuangan yang berasaskan kebaikan dan juga kebajikan untuk semua rakyat tanpa mengira latar belakang itu adalah sesuatu yang penting. Dan kerana mungkin juga penglibatan saya sejak awal, sebelum saya menyertai parti secara rasmi sekalipun, sebenarnya saya lebih banyak terlibat dengan gerak kerja rakan-rakan daripada parti DAP sendiri yang telah sertai parti lebih awal. Dan gerak kerja yang dilakukan itu selari dengan apa yang saya lihat untuk pelibatan dalam politik. Sebenarnya yang saya sebutkan dalam pembukaan tadi, bahawa imej yang diberikan kepada DAP sebagai anti Melayu, anti Islam, malah anti perlembagaan, menjadi satu stigma yang sangat tebal dalam kalangan orang Melayu terutamanya. Apabila saudari menyertai DAP sebagai imej seorang wanita muda Melayu, menyertai DAP, ada 3 lapis stigma yang perlu ditembusi itu. Tapi soalannya ialah, adakah imej-imej yang dilemparkan kepada DAP ini menjadi pertimbangan kepada saudari untuk sama ada menyertai ataupun tidak DAP? Adakah ia bermain dalam fikiran semasa menyertai DAP dengan imej-imej yang digambarkan tersebut? Secara jujurnya, saya membaca bukan sahaja minat lah, maksudnya ingin tahu tu
tentang isu semasa, keadaan politik dan sebagainya tu sejak sekolah lagi. Mungkin sebab latar belakang saya dulu semasa di peringkat sekolah aktif dalam debat, pidato dan sebagainya. Jadi apa yang saya perlu buat pada waktu itu adalah membaca. Jadi antara perkara yang saya baca selain daripada bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan semasa itu juga adalah tentang politik dan isu semasa. Sebab dulu tak ada social media macam sekarang kan, maksudnya kita bergantung kepada printed newspapers, berita dan sebagainya. Jadi saya membaca sejak daripada zaman sekolah. Isu-isu semasa saya ikuti, isu-isu politik juga saya ikuti sejak dari zaman sekolah lagi. Dan kemudian selepas habis sekolah, belajar di peringkat universiti dan sebagainya, latar belakang pendidikan saya ambil jurusan undang-undang dan juga sudah tentu ada subjek-subjek tertentu yang berkaitan dengan sistem kita, sistem demokrasi dan sebagainya. Contohnya ada subjek perlembagaan di semasa belajar dulu. Jadi pembacaan saya itu berterusan daripada sekolah, peringkat sekolah, kemudian belajar di peringkat universiti. Jadi pembacaan dan juga secara tidak langsung minat. Bukan minat secara tiba-tiba atau automatik kepada satu-satu parti, tetapi minat tentang apa yang berlaku. Jadi saya rasa momokkan ataupun tomahan terhadap DAP ni, siapa sahaja yang pernah dengar DAP, siapa sahaja yang pernah nampak lambang roket tu, mesti pernah dengar, mesti pernah baca tuduhan, tomahan yang diberikan, anti-Islam, anti-Melayu, liberal dan sebagainya. Itu adalah antara tomahan-tomahan yang diberikan kepada DAP. Tapi sejujurnya, melalui pembacaan saya juga, perkara-perkara ini yang membuatkan kita rasa ingin tahu. Betul ke DAP ni anti-Islam? Betul ke DAP ni anti-Melayu? Sebab bila kita guna perkataan anti, dia merujuk kepada sesuatu yang ekstrim kan sebenarnya. Contohnya, orang ni anti petai. Maksudnya dia tak suka petai. Dia tak boleh pun bawa petai kan contohnya. So maksudnya bila ada perkataan anti, orang akan memikirkan sesuatu yang sangat teruk, sangat buruk dan sangat ekstrim. Dan apa yang terlintas di fikiran saya dan mungkin kebanyakan orang jugalah, kalau betul lah parti ini sebuah parti yang sangat ekstrim, yang bila kita sebut anti satu kaum, anti satu agama dan sebagainya, adakah ini tidak bahaya kepada negara dan kenapa masih ada? Maksudnya kewujudan dia tu masih ada. Dan macam Saudara Haziz sebut tadi sendiri, DAP ni parti yang dah lama. Penyertaan dalam demokrasinya sejak dulu, melalui pilihan raya, kerja akar umbi dan sebagainya dah lama. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya yang membuatkan saya ada perasaan ingin tahu juga daripada pembacaan kemudian pemerhatian. Saya bukan seorang yang terus masuk ke parti. Gerak kerja saya memula dengan banyak aktiviti kemasyarakatan yang lain dengan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan sebagainya. Jadi daripada aktiviti-aktiviti yang saya sertai juga, saya mula kenal dengan dia macam sebab circle aktivism tu tak besar mana. So maksudnya no matter what, dalam program ataupun mana-mana aktiviti kita akan berkenalan dengan banyak orang dan juga orang yang kadang-kadang kita akan jumpa orang yang sama juga. Jadi ada juga rakan-rakan daripada DAP yang dah sertai parti DAP lebih dahulu sebelum tu yang saya kenal dan kemudian so kita ambil peluang lah untuk tanya dan sedikit demi sedikit saya daripada pembacaan kepada pemerhatian dan melihat kepada gerak kerja, mana-mana gerak kerja yang pada masa itu sesuai dengan masa lapang saya sertai. So daripada situ penilaian itu saya menilailah. Jadi betul ke parti DAP ni anti-Islam? Betul ke parti DAP ni anti-Melayu? So macam mana untuk saya tahu sama ada perkara ini betul ataupun tidak pada ketika itu adalah melalui pemerhatian dan juga penyertaan saya sendiri. Walaupun bukan terus sebagai ahli parti, tetapi saya melihat gerak kerja mereka macam mana. Saya tertarik apabila saudara menyebutkan tentang aktivisme dalam NGO dan sebagainya, badan-badan kerajaan, kerja-kerja kesukaraan dan sebagainya yang dilihat ada synchronize dengan DAP yang mereka lakukan. Kenapa maknanya memilih untuk terjun ke dalam politik kepartian dan tidak
stay sahaja dalam aktivis dalam kerja-kerja NGO itu, sebaliknya mengambil satu lagi langkah untuk menyertai parti politik kepartian? Saya masih aktif dalam pertubuhan-pertubuhan yang sebelum ini saya pernah sertai. Saya rasa sebab dulu masa saya mula sertai itu, saya rasa dalam 10, 11, 12 tahun dulu tu saya masih belajar. Jadi dan kerana latar belakang pendidikan saya juga, jadi minat dan kecenderungan tu lebih kepada isu-isu yang berkaitan dengan perundangan, isu-isu yang berkaitan dengan perlembagaan persekutuan, contohnya hak-hak yang dinyatakan di dalam perlembagaan dan sebagainya. Jadi antara pertubuhan yang saya sertai aktif dalam aktiviti-aktiviti memberi penerangan tentang perlembagaan persekutuan, contohnya. Orang kalau dengar perlembagaan tu dia dengar macam something yang sangat besar, macam susah sangat nak faham. Tapi sebenarnya ada banyak pertubuhan yang menjalankan aktiviti untuk memberi kefahaman bahawa sebenarnya yang berada dalam perlembagaan itu tidak susah untuk difahami. Maksudnya kita menggunakan bahasa yang lebih mudah, merakyatkan undang-undang itu sendiri. Jadi antara aktiviti dan juga perkara yang saya lakukan juga adalah tentang pertubuhan yang membuat meletakkan fokus utama tentang isu kemiskinan bandar. Jadi bila kita bercakap tentang isu kemiskinan, bila kita bercakap tentang isu kebajikan rakyat, bila kita bercakap tentang isu apa yang diperlukan oleh rakyat dan sebagainya, benda ni dia merentas latar belakang. Miskin tak kira kaum. Kalau kita sakit tu tak kira kaum. Masa pandemik COVID-19 yang lalu pun tidak kira latar belakang siapa. Sesiapa sahaja boleh dijangkiti dan boleh kena COVID-19. Vaksin dan sebagainya pun tidak sewajarnya berdasarkan latar belakang dan sebagainya. Jadi yang membuatkan kecenderungan ke arah penlibatan parti macam saya sebutkan tadi adalah mungkin kerja-kerja aktivisme di lapangan adalah satu minat dan sebahagian daripada minat saya, tapi dalam masa yang sama kita juga tahu sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Bermaksud apa-apa polisi, apa-apa dasar dan sebagainya digubal dan ditentukan dalam parlimen, ataupun di peringkat negeri adalah di Dewan Negeri, ataupun di peringkat PBT, di peringkat yang lebih kecil majlis-majlis perbandaran dan sebagainya adalah pihak berkuasa tempatan. Jadi saya bekerja di lapangan melihat apa isu yang ada di lapangan melalui kerja-kerja aktivisme. Dan ada banyak perkara yang sebenarnya perlu di-address di peringkat sama, tak kisah di peringkat mana, sebab kita kena tahu isu-isu ni dia berbeza. Ada yang dalam bidang kuasa PBT, ada yang dalam bidang kuasa negeri, ada yang dalam bidang kuasa parlimen. Jadi dalam sistem berparlimen kita ini, yang menganggotai parlimen adalah parti-parti. Jadi betul dalam sebagai peranan sebagai NGO, biasanya kita pun akan berikan feedback kepada pembuat dasar. Kita pun akan bagi cadangan kepada pembuat dasar. Tetapi mungkin kalau penyertaan direct melalui parti dan kepada puncuk pimpinan, penyertaan itu akan lebih aktif dan pandangan itu akan lebih kukuh. Tidak bermakna sebelum ini bersama kerja-kerja kemasyarakatan dan kemudian sertai parti tinggalkan kerja kemasyarakatan, itu tidak. Sebaliknya, sebenarnya kerja-kerja saya di lapangan bersama rakan-rakan pertubuhan bukan kerajaan memberi pengalaman kepada saya juga. Sebab mungkin sekarang berkhidmat sebagai ahli majlis, apa yang saya lakukan di lapangan tu memang beri saya banyak sangat pengalaman, beri saya banyak sangat panduan. Sebab bila kita sebagai pembuat dasar, contohnya ahli majlis pembuat dasar di peringkat pihak berkuasa tempatan, kita tidak boleh melihat perkara tu dari pandangan sudut mata kita saja. Dan kerana pengalaman ataupun pengalaman yang saya ada bersama dengan orang yang bekerja di lapangan sebelum ni,
dia sebenarnya adalah additional input bila saya terlibat dalam perbincangan pembuatan dasar. Banyak kecaman yang ditujukan terutama sekali kepada wanita muda Melayu yang menyertai DAP. Kita pernah lihat kecaman yang keras ditujukan kepada Yang Safura sebagai contoh, kini ahli parlimen. Adakah saudari sendiri secara peribadi merasai bentuk-bentuk tekanan yang sama, termasuklah intimidasi dan sebagainya apabila menyertai DAP? Saya rasa sebenarnya sejujurnya lah dalam dunia hari ini, terutama sekali bila kita bila kehidupan kita banyak bergantung kepada social media kan. Dulu dengan sekarang perbezaan dia sangat agak ketara lah. Contohnya kalau dulu surat khabar ataupun mainstream media adalah sumber utama. Maksudnya kalau masuk newspaper, kalau masuk TV, dan orang tahu. Kalau tak, dan orang tak tahulah. Sebab sebenarnya even sebelum saudari Yang Safura sendiri ataupun rakan-rakan yang lebih muda sertai parti DAP termasuk saya sendiri, saya rasa sebelum ni ada ramai lagi ahli-ahli yang lebih senior yang dah sertai DAP yang berdasarkan latar belakang yang sama. Saya rasa ramai. Ada ramai yang lebih senior, ada ramai yang lebih pengalaman yang dah sertai parti lebih awal. Cuma mungkin dulu pendedahan dia tak sama macam sekarang. Jadi dan saya rasa masuk mana-mana parti, dan disebabkan itu masuk mana-mana parti pun sebenarnya lebih kurang. Sebab kita tahu dalam politik Malaysia ni, dia punya competitiveness tu dia bukan sahaja tentang sama ada betul ke dia ni layak sebagai politician sebagai contohnya, ataupun dia ni politician yang baik ataupun tidak sebagai contohnya. Tetapi juga dia ada label. Tipu kalau parti lain tak ada label. Tipu kalau orang tak melabelkan contohnya UMNO sebagai apa, contohnya PAS sebagai apa. Dan DAP ada label dia sendiri yang orang momokkan, macam kita dah bincang panjang lebar sebentar tadi. Dan mungkin masa saya sertai parti pada tahun 2015 dulu tu, penyertaan saya tu macam saya sertai, okey, saya sebagai ahli, tapi bukannya sesuatu yang besar lah waktu tu, sebab pun dia tak mendapat publicity. Dia tak ada apa-apa spesifik publicity dan sebagainya, sebab saya memang sertai pada ketika itu bersama dengan rakan yang dah lebih lama sertai. Dan sebenarnya penyertaan saya tu pun bermula dengan bantuan-bantuan, contohnya sebab latar belakang saya yang latar belakang pendidikan undang-undang. Jadi ada banyak isu-isu yang kawan saya berkhidmat di kawasan dia berkhidmat tu melibatkan isu undang-undang. Jadi pelibatan awal pun daripada pertolongan ataupun sumbangan sebegitu. Jadi pada awalnya dulu saya sertai parti, cuma mungkin sejak akhir-akhir ni bila saya mula berkhidmat, mungkin lebih aktif apabila saya mula berkhidmat sebagai ahli majlis dan kemudian berkhidmat bersama salah seorang adun di negeri Selangor, di Dun Bandar Utama. Jadi mungkin visibility tu lebih sikit lah, maksudnya orang siapa ni, sebab saya pun beberapa kali juga, contohnya sebelum ni bila buat kerja lapangan, contohnya saya pernah turun untuk bantu pilihan raya negeri sebelum ni. Biasa kan kita buat walkabout, edarkan flyers, pamphlet dan sebagainya. Biasanya ada ketika yang bila kita berjalan tu memang calon ada bersama kita sebelah-sebelah, ada ketika tu calon dah jalan depan sikit ataupun calon ke belakang sikit. Jadi masa saya edarkan pamphlet tu, saya ingat saya beri kepada satu keluarga. Pamphlet tu pamphlet Pakatan Harapan lah basically. Kalau tak silap saya ada manifesto dan sebagainya lah. So dia soalan yang ditujukan oleh puan yang saya bagi pamphlet tu adalah, terima kasih kita sokong Pakatan Harapan, tapi awak dari Parti Amanah ke? Okay. So saya cakap, tak, saya bukan dari Parti Amanah. Dan habis tu PKR, bukan, saya dari DAP. Kenapa awak masuk DAP? So sebenarnya feedback tu sama ada dia adalah feedback yang
ekstrim ataupun feedback yang orang betul-betul nak tahu. Jadi sama dengan social media sebenarnya. Kadang-kadang bila saya post statement ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan dan di kawasan dan sebagainya, ada yang biasa-biasa tu tak ada isu lah, maksudnya post lawatan tapak ke apa tu tak ada isu. Cuma mungkin bila keluarkan statement kenyataan dan sebagainya, mungkin akan ada komen-komen tertentu. Tapi saya rasa sebagai orang yang terlibat aktif dalam politik juga, satu perkara yang kita kena belajar adalah tentang mengawal diri, emosi dan juga mental. Kita tahu di social media ni bukan 100% adalah orang betul. Maksudnya bukan orang yang bukan genuine orang lah. Mungkin ada cyber troopernya, mungkin ada yang create account hanya memang untuk attack mana-mana politician ataupun mana-mana orang yang mereka sepatutnya attack dan sebagainya. Jadi pengurusan emosi dan mental tu sangat penting jugalah. So biasanya memang no matter what kita akan terima notification orang komen di Facebook ataupun even private message pun kadang-kadang saya ada terima juga. Pengkhianat lah, takkan berkatlah hidup dan sebagainya. Benda tu memang akan ada terima. Cuma sejauh mana kita nak take it seriously, sebab kita pun tahu on social media bukan 100% genuine comment, bukan 100% genuine feedbacks. Tapi sekiranya orang yang, sebab saya pun ada terima pertanyaan-pertanyaan yang tanya dengan secara baik, kenapa DAP kan ada parti lain, kalau masuk ni macam mana nak sembahyang ke apa semua. Dia ada mana soalan yang genuine. Bagi saya adalah tanggungjawab saya juga untuk menjawab dengan baik dan dengan secara ikhlas. Dan saya mengambil pendekatan tak kira kasar ataupun harsh macam mana pun orang, selagi kita boleh bagi feedback ataupun respon dalam keadaan yang berhikmah adalah lebih baik. Sebab api lawan dengan api, dia takkan jadi apa, dia akan lebih marak kan. Betul, itu cara saudari untuk menangani pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang datang dari pelbagai pihak. Ada juga pandangan, ini panas sikit, yang mengatakan bahawa penyertaan wanita muda Melayu khususnya ke dalam DAP lebih mudah bagi mereka untuk dicalonkan untuk bertanding dalam pilihan raya kerana DAP cuba untuk menggambarkan diri mereka sebagai parti yang mesra orang Melayu. Itu barangkali pendekatan politik yang terpaksa mereka ambil. Adakah pendirian tersebut ataupun pandangan tersebut benar, dan adakah ia juga menjadi faktor kepada kemasukan wanita muda Melayu ke dalam DAP? Pun antara soalan yang biasa orang tanya juga. Tapi bagi saya DAP dia adalah satu parti yang dia bukanlah nak memuji-muji DAP ke, bukan, tapi berdasarkan pemerhatian dan juga berdasarkan penyertaan saya sendiri sebagai ahli parti, DAP mengalu-alukan, welcoming penyertaan ahli daripada tak kisah peringkat latar belakang, daripada jantinanya ke kaumnya, peringkat umur, dia menyeluruh. Dan kalau bercakap tentang pemimpin wanita muda, dan mungkin dalam soalan saudara Hazir tadi, Melayu dalam DAP, mungkin saya boleh jawab satu persatu lah kan. Contohnya, saya rasa kebanyakan kita boleh setuju DAP adalah antara parti yang awal progresif dalam memberi peluang dan juga ruang kepada pelapis-pelapis pimpinan muda contohnya. Sebab saya percaya baik saya ataupun rakan-rakan lain dalam parti dan juga pimpinan sendiri, parti dan juga ideologi ni adalah benda yang statik. Parti, contohnya parti DAP dengan ideologi ni macam ni lah. Sebab asas penubuhannya macam ni, perjuangannya macam ni, dan objektifnya macam ni. Sama dengan parti lain. Asas penubuhan UMNO macam tu, gerak kerjanya macam tu, kerana parti dan juga ideologi tu adalah benda yang ditubuhkan sebagai satu entiti ataupun organisasi.
Tetapi yang menggerakkan parti, pimpinannya, legasi kepimpinan yang baik, legasi kepimpinan yang berkualiti dan sebagainya, itu adalah yang berubah. Orang cakap parti itu akan stay kat situ. Tapi siapa yang akan mengemudi parti itu kemudiannya, itulah yang akan menentukan ke arah mana. Cuma dari DAP sendiri, saya rasa antara perkara yang progresif DAP ini adalah sentiasa terbuka. Dan terbuka dan memahami bahawa lapisan untuk melatih pelapis muda tu adalah sangat penting. Sebab dari semasa ke semasa, kita mesti kena ada satu lapisan yang kukuh, yang berkualiti untuk memastikan parti itu sentiasa boleh ke hadapan. Dan saya rasa dalam pilihan raya kebelakangan, beberapa PRU kebelakangan ini, memang DAP antara parti yang sangat progresif yang meletakkan calon-calon muda contohnya. Dan selain daripada calon muda, juga calon wanita. Sebab kita tahu, saya baru-baru ini hadiri satu bengkel kepimpinan wanita. Jadi antara modul yang ada dalam tu adalah tentang partisipasi wanita dalam politik. Dan sedihnya untuk Malaysia, kita masih sangat ketinggalan. Kalau tak silap saya, pada hari itu kita di tangga yang ke-155. Filipin lebih di tangga yang atas. Ada beberapa negara lain yang macam Uruguay, itu semua pun di tangga yang atas dalam peratusan partisipasi pemimpin wanita. Jadi sebenarnya ini adalah benda yang agak serius untuk dilihat, sebab dalam konteks negara yang sama-sama membangun pun kita masih partisipasi wanita dalam kepimpinan pembuat dasar di peringkat, sebab dia punya penilaian tu adalah di peringkat yang tertinggi. Contohnya di Malaysia di peringkat Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat lah. Jadi tapi memang sesuatu yang agak sedih dan sesuatu yang perlu kita lihat dengan serius lah. Kita bukan tak ada pemimpin wanita yang berkualiti ataupun pemimpin wanita yang mempunyai kredibiliti untuk jadi pemimpin. Cuma mungkin laluannya. Jadi DAP juga antara parti yang progresif dalam memberi peluang kepada wanita. Kalau kita tengok sekarang, contohnya Saudari Henayo, Saudari Tioni Ching, dan beberapa pemimpin-pemimpin wanita DAP sendiri pun berada di peringkat tertinggi. Contohnya macam tadi awal tadi Saudara Haizira ada sebut penlibatan DAP sebagai yang memegang jawatan tinggi dalam peringkat kabinet dan sebagainya. Jadi DAP memberi ruang dan peluang itu, dan antara yang progresif. Dan untuk bercakap sama ada latar belakang kaum itu akan memainkan peranan dalam pemilihan calon dan sebagainya, saya percaya pimpinan DAP mempunyai penilaian-penilaian tertentu untuk memastikan calon yang diletakkan tu adalah calon yang diletakkan adalah bakal calon yang berkebolehan, mempunyai kualiti dan juga bersedia untuk berkhidmat kepada rakyat. Sebab pada asasnya pun DAP ini ditubuhkan supaya khidmat kepada rakyat tu sampai. Okey. Kita ada agak di penghujung sekarang ni. Saya akan tanyakan soalan tentang adakah saudari akan bertanding dalam pilihan raya negeri itu yang terakhir nanti. Tetapi sebelum itu saya nak tanyakan tentang melihat peluang kerjasama dengan UMNO dalam perkembangan politik yang terbaru. Adakah ini satu peluang untuk mematikan terus naratif ataupun imej yang selama ini dipasakkan kepada DAP sebagai anti Melayu dan sebagainya, kerana sebelum ini UMNO lah yang antara watak utama yang melancarkan serangan tersebut. Dengan kerjasama ini, adakah perkara tersebut dapat ditamatkan terus? Saya rasa untuk menjawab soalan tu, akhir-akhir ni saya rasa semua orang kerap sangat dengar. Kita kerap sangat dengar, kita kerap sangat baca frasa there's no fixed enemy in politics, dan tak ada fixed kawan dalam politik, tak ada fixed ally dalam politik. Politik ini adalah sesuatu benda yang sentiasa berubah. 24 jam adalah tempoh yang sangat panjang dalam politik.
apa yang berlaku hari ini mungkin esok lain pula jadinya. Cuma saya percaya apa yang berlaku pada hari ini terutama sekali dalam landscape politik, sebab saya rasa sejak PRU 14 adalah ada banyak sangat perubahan-perubahan dalam landscape politik. Kita berhadapan dengan situasi dalam satu penggal kita ada 3 Perdana Menteri. Dalam satu penggal masa PRU, penggal yang ke-14 tu ada 3 gabungan kerajaan yang dibentuk berdasarkan gabungan-gabungan dan juga Perdana Menteri yang berbeza. Jadi PRU 14 tu dia memberi banyak pengalaman baru dalam landscape politik dan juga sebenarnya dalam peruntukan-peruntukan yang melibatkan perlembagaan persekutuan sendiri. Contohnya baru-baru ni PRU 15 tak ada parti yang mempunyai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan sebagai contoh, dan ini membawa kepada kerjasama antara parti-parti untuk membentuk sebuah kerajaan. Maksud saya kerjasama antara gabungan untuk membentuk kerajaan, di mana sampailah keputusan yang dibuat Pakatan Harapan dan juga rakan-rakan kerjasama bekerjasama dengan Barisan Nasional dan juga rakan-rakan kerjasama Barisan Nasional dan membentuk kepada sebuah kerajaan yang kita ada pada hari ini. Sama ada penyertaan, sama ada gabungan ataupun kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ini membunuh terus stigma. Mungkin itu sesuatu yang agak ekstrim lah untuk kita berikan satu definite answer that orang takkan ada stigma terhadap DAP, orang takkan ada stigma yang DAP ni anti ni dan sebagainya. Sebab no matter what, walaupun kita berkawan walaupun kita bekerjasama ataupun dalam konteks hari ini berkawan dengan Barisan Nasional, kita masih ada musuh lain. Kita masih ada musuh politik lain yang mungkin akan mainkan sentimen yang sama, yang akan mainkan momokkan yang sama. Dan saya percaya sebelum ni pun sebab sebelum ni kita adalah musuh, jadi masing-masing pun ada pandangan-pandangan ke atas terhadap parti yang berlawanan dan sebagainya. Jadi untuk mengatakan dengan gabungan ini tiba-tiba orang akan suka DAP contohnya, tiba-tiba semua, contohnya Melayu dah tak ada perasaan takut terhadap DAP ataupun tu, mungkin agak masih awal ataupun agak ekstrim untuk diberikan definite answer macam tu. Cuma saya berharap apa yang berlaku pada hari ini mungkin memberikan satu jalan yang lebih baik, dan yang lebih aman dalam landscape politik Malaysia. Sebab satu perkara yang saya pun sentiasa ingat daripada pimpinan DAP sendiri, satu benda yang kita memang sentiasa dengar sekarang adalah tak ada kawan yang tetap, tak ada musuh yang tetap, tak ada gabungan yang tetap dalam politik. Dan satu lagi adalah no matter what, parti kita kena kuat dan teguh di atas parti kita. Maksudnya kita tidaklah bergantung kepada, tidaklah kerana momokkan luar jadi kita tumbang. Tidaklah kerana apa yang berlaku hari ini tiba-tiba semua orang akan suka ataupun sayang kita. Dan satu lagi adalah yang penting, satu lagi yang penting adalah mungkin di peringkat akar umbi dan sebagainya mungkin ada tipu. Kalau tipu sangat kalau masa awal-awal perkara itu disampaikan, semua orang menerima dengan hati yang terbuka. Itu sangat tipu. Cuma apa yang kita sentiasa yakinkan dan apa yang kita sentiasa kena percaya, politik, tindakan yang kita perlu ambil adalah berdasarkan apa yang berlaku pada ketika itu. Dan pada ketika itu sebenarnya antara kepentingan parti masing-masing, kestabilan pentadbiran, kestabilan politik untuk negara itu adalah lebih penting.
kita jangan lupa kita baru keluar daripada pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 beri banyak impak dari segi ekonomi, pekerjaan, mata pencarian rakyat dan sebagainya. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang perlu lebih diutamakan. Kestabilan rakyat untuk hidup dengan lebih baik dan sejahtera di Malaysia ini adalah sesuatu yang lebih perlu diutamakan. Jadi apa yang berlaku, kepentingan politik masing-masing itu adalah sesuatu yang mungkin banyak tolak ansur yang perlu dibuat dan sebagainya, mungkin banyak negotiation yang perlu dibuat dan sebagainya, tetapi dalam keadaan yang genting, dalam keadaan kita baru lepas fasa krisis dan kita tak tahu apa lagi krisis yang akan berlaku pada masa hadapan, kestabilan pentadbiran sesebuah negara dan kestabilan politik untuk negara itu adalah sesuatu yang lebih penting untuk diutamakan. Baik, saya rasa kita dah bercakap panjang lebar tentang topik ini dan saya nak masuk kepada soalan terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita, iaitu yang saya cakapkan sebentar tadi, adakah saudara akan bertanding dalam pilihan raya negeri yang Dewan Undangan Negeri Selangor akan dibubarkan beberapa hari sahaja lagi, Jumaat nanti. Esok. Okey. Bukan saya berada di dalam posisi untuk memberikan jawapan tersebut, kerana ini adalah jawapan ataupun penerangan yang rasanya di barisan kepimpinan lebih sesuai untuk memberikan jawapan itu. Cuma bagi saya, sama ada saya sendiri ataupun rakan-rakan dalam DAP sendiri, kami dilatih untuk sentiasa bersedia berkhidmat dalam apa-apa posisi sekalipun. Sama ada sebagai wakil rakyat ke, bukan wakil rakyat ke, kita ada tanggungjawab di posisi di setiap peringkat masing-masing. Sebagai contoh, sekarang tanggungjawab saya lebih sebagai pembantu khas kepada YB Adun saya dan juga di peringkat di peringkat pihak berkuasa tempatan sebagai ahli majlis. Jadi itu adalah tanggungjawab dan kesediaan yang saya perlu sentiasa bersedialah untuk berkhidmat di peringkat tersebut. Dan macam mana sekalipun, kebersediaan untuk berkhidmat di mana-mana peringkat itu adalah lebih penting sebenarnya. Sebab yang penting adalah kita mempunyai yang penting adalah kita kuat sesama kita untuk berkhidmat yang terbaik kepada rakyat. Satu jawapan yang cukup berdiplomasi diberikan oleh saudari Quratul Ain. Okey, saya rasa itu menutup perbincangan kita selama lebih kurang setengah jam pada kali ini. Jika ada kesempatan yang lain, mungkin kita akan jumpa dalam sesi-sesi yang lain. Saudara, DAP dengan stigma yang ada kepada parti tersebut, dengan perkembangan politik yang berlaku pada ketika ini, adakah mampu untuk membunuh ataupun memadamkan imej-imej negatif yang diberikan kepada parti itu? Sebenarnya terpulang kepada kita untuk mentafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Yang penting jangan menghukum sesuatu perkara itu berdasarkan emosi dan sentimen semata-mata, sebaliknya perlulah berdasarkan kayu ukur ilmu dan wahyu. Jadi saudara, saya rasa itu menutup perbincangan kita dalam segmen podcast Plot Twist pada kali ini, sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Sekiranya anda berminat untuk mendengar episod-episod kami yang lalu, anda boleh mendapatkannya ataupun mendengarkannya melalui Spotify Sinar Harian, dan jangan lupa untuk melanggan platform-platform media sosial kami, dan untuk mengikuti perkembangan berita dalam dan luar negara, layari www.sinarharian.com.my. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Saya Haizir Osman, ini adalah Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.